Di zaman moden kini, kita dibanjiri dengan pelbagai pakaian yang pelbagai fashion. Adakala ia mengelirukan yang mana satu fashion yang dibenarkan oleh Islam dan yang mana tidak dibenarkan oleh Islam. Nantikan kupasan dari Ustazah sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim wa tammam bil khair. Alhamdulillah. Pertama-tamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, para pelajar, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Kita dapat bersama dalam kuliah pada hari ini dalam tajuk apa? Dalam tajuk aurat dan tabarruj menurut Islam. Okey, tajuk aurat dan tabarruj menurut Islam. Tuan-tuan para pelajar yang dikasihi sekalian, ya, bila kita memperkatakan tentang aurat, pasti tergambar di fikiran kita pemakaian, ya, pemakaian, baju, busana, tudung dan sebagainya, kan? Dan kita juga akan terfikir bagaimana sebenarnya pemakaian yang betul, pemakaian yang menepati kehendak syarak, pemakaian yang menepati kehendak Islam, ya. Tuan-tuan para pelajar yang dikasihi sekalian, bila kita fikirkan tentang berpakaian, sebenarnya dia berkait dengan tindakan manusia. Tindakan yang dipandu oleh akal manusia dan juga iman. Sebab itu bila membahaskan tentang aurat, dia adalah bagaimana keupayaan seorang manusia itu mengamalkan apa yang telah difahami dan diyakini berdasarkan iman dia untuk terjemahkan dan untuk dipraktikkan dalam bentuk pakaian dia dalam kehidupan dia. Sebab itu seseorang yang mempunyai keyakinan yang tinggi tentang hukum-hukum ajaran yang Rasulullah SAW bawa, yang disampaikan oleh Rasulullah, adalah mereka akan membuat suatu perlakuan dan amalan dalam bentuk pemakaian dan penutupan auratnya dengan lebih sempurna. Sebab itu bila berkait dengan aurat ni, kita akan nampak para pelajar, tuan-tuan dan perempuan sekalian, perbezaan orang yang Muslim, mukmin dan orang yang muttaqi, iaitu orang yang dalam tahap dia Islam. Tetapi dia tidak mukmin, dia tidak beriman. Atau seorang yang beriman tetapi dia tak sampai ke tahap bertakwa. Dia akan nampak perbezaan kerana dia berdasarkan apa yang dipandu oleh akal dan tahap keimanan dalam diri dia. Sebab tu orang yang Muslim saja, dia akan mengamalkan penutupan aurat dia tu dalam keadaan yang dia taklid. Taklid ni macam mana? Dia ikut peredaran zaman, ikut fashion. Kalau masa tu fashion bawal, dia pakai bawal. Orang pakai fashion yang satu ketika dulu, kalau para pelajar ingat, tuan-tuan ingat, yang ikat di belakang, tudung ikat belakang kan. Dia seorang yang Muslim tanpa iman, dia akan ikut trend tu. Kalau pakai seluar katak, dia akan pakai seluar katak. Macam mana seluar katak tu, ustazah pun tak berapa pasti juga, kan? Itu ikut trend dan fashion. Dia akan ikut. Maksudnya dia taklid tanpa ilmu dan tanpa iman. Berbeza level orang yang menutup aurat atau berpakaian berdasarkan iman. Berdasarkan iman, dia buat itu kerana keyakinan atau keimanan. Keimanan maksud dia percaya. Percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, melalui apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita umat Islam. Dia percaya. Bila dia percaya, maka dia akan amal yang benda itu adalah jelas daripada Islam. Dan apa yang tidak boleh dia tak buat. Apa yang boleh dia akan buat. Itu tahap orang beriman. Sebab tu orang yang beriman, dia tidak akan terikut dengan arus fashion.
dia tidak akan terikut dengan trend-trend pakaian semasa. Dan satu level lagi, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini lagilah, dia akan buat dalam keadaan dia nak redha Allah. Dia percaya, tetapi makam dia tu, dia percaya dan utamakan redha Allah. Maksudnya kalau dia kata walaupun fashion tu dah menutup aurat, tetapi dia rasakan perkara itu ada was-was, yang mana Allah masih tak nampak dia tu sebagai seorang yang bertakwa, dia akan jaga perkara itu tak dibuat juga. Sehingga tahap orang bertakwa ni, dia buat tu, dia berpakaian adalah menampakkan pakaian takwa dia. Sebab dia nak redha Allah, dia takutkan azab Allah, dia rindukan nikmat-nikmat Allah dan rindukan syurga serta rindu untuk bertemu Allah nanti. Sebab tu kita nampak amalan berpakaian ni dia akan berbeza mengikut level keimanan. Adapun sama ada dia mencapai tahap keimanan seseorang atau ketakwaan seseorang berdasarkan tahap sejauh mana iman seseorang itu, ya. Baik. Jadi objektif kita dalam perbahasan aurat dan tabarruj menurut Islam pada hari ini ialah yang pertama, Ustazah nak bawa para pelajar serta tuan-tuan sekalian kepada konsep aurat dan tabarruj menurut Islam. Okey. Yang kedua, kita nak tengok bagaimanakah kaedah-kaedah berpakaian betul dalam Islam. Macam mana sebenarnya kaedah berpakaian betul menurut Islam. Okey. Dan yang ketiga, kita nak bawa atau membimbing para pelajar dan tuan-tuan sekalian untuk mengamalkan konsep berpakaian yang betul. Apa yang betul dan apa yang tidak betul, ya, menurut lunas-lunas Islam. Jadi kita pergi kepada apakah yang dimaksudkan dengan aurat. Kita dah tengok bagaimana aurat ini banyak dipengaruhi oleh tahap iman, dan yang membentuk aurat ini adalah daripada iman yang membawa kepada pemikiran kita untuk menggerakkan anggota kita untuk berpakaian sebagaimana yang sewajarnya. Namun apakah sebenarnya takrif aurat itu? Okey. Aurat adalah daripada kalimah bahasa Arab, ya, para pelajar tuan-tuan sekalian, iaitu perkataan aurah yang bermaksud keaiban. Keaiban. Itu dari segi bahasa. Manakala dari segi istilah syarak, ya, menurut ulama fiqh, ialah bahagian anggota badan seseorang manusia atau insan itu yang wajib ditutup. Yang wajib ditutup atau dilindungi daripada pandangan orang lain. Okey. Dan bila menyatakan tentang aurat, Allah Subhanahu Wa Taala ada memberi panduan kepada kita umat Islam tentang batas-batas aurat ini. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 31. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna bi furujihinna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, ya, wal yadrib bi khumurihinna ala juyubihinna. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam surah An-Nisa ayat 31 ini Allah berfirman yang bermaksud, katakanlah kepada wakullil mukminat, orang-orang wanita yang beriman, yaqdudna min absarihinna, tundukkanlah pandangan, wa yahfazna bi furujihinna, dan jagalah maruah, kemaluan, harga diri, wala yubnina zinatahunna illa ma zahara minha, dan tutuplah perhiasan kamu kecuali apa yang boleh dinampakkan, dan labuhkanlah wadribna bi khumurihinna, labuhkanlah keludung anda menutup dada. Okey. Jadi Ustazah nak ulaskan tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Perintah ini adalah perintah kepada seorang mukmin wanita yang beriman, begitu juga untuk lelaki yang beriman, ya. Maksudnya di sini tundukkanlah pandangan. Kenapa aurat ini berkait dengan pandangan? Kerana kalau orang tak melihat, maka tak berlakulah nampak aurat itu. Macam tu. Jadi untuk menjaga aurat, selain pada kita berpakaian, sebenarnya dia berpunca daripada pandangan. Maka kalau pandangan tu tak nampak, maka tak kelihatan aurat tu. Kalau kita tak tengok, maka tak kelihatan aurat tu. Jadi perlu
tundukkan pandangan wahai lelaki yang beriman dan wahai perempuan yang beriman. Tundukkan pandangan. Walaupun orang depan kita dah tutup aurat, kita tetap menjaga pandangan. Apatah lagi orang tetap tutup aurat, tuan-tuan. Dia tak tutup aurat. Lagilah kita tak boleh tengok. Lagilah kita kena tundukkan pandangan untuk memelihara agar dia tidak mendapat dosa membuka aurat tersebut. Maksudnya masing-masing kena menjaga, dan ia bermula dengan pandangan. Sebab itu dalam Islam, menundukkan pandangan ini adalah penting untuk memelihara aurat dan juga untuk menjaga seorang itu daripada ke lembah yang lebih jauh, iaitu penzinaan dan sebagainya. Wa yafasna bi furujahinna, Allah kata pelihara maruah, harga diri kamu, nama baik kamu. Jangan mendedahkan aurat, jangan buka. Sebab buka ni dia seolah-olah kita membuka aib, kita membuka kita macam mendedahkan atau membuka aib kita kepada orang lain. Jadi jangan buka aurat tersebut. Apatah lagi kita menjaja pula aurat kita, mengenakan bayaran pula, itu lagilah dijauhi. Dan sebab itu dia katakan, dan peliharalah maruah serta kemaluan anda agar tidak pergi kepada perkara penzinaan. Dan wala yubdina zinatuhunna, dan jangan menampakkan perhiasan kecuali yang boleh saja dilihat. Apa perhiasan yang boleh dilihat? Kalau bagi perempuan, apa dia dalam ini? Dalam perintah ini menutup aurat ialah seluruh tubuh badan kecuali muka dan tangan. Maka bagi lelaki adalah antara pusat hingga lutut. Dan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan perintah menutup aurat bukan sahaja menutup seluruh tubuh badan kecuali muka dan tangan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melabuhkan tudung sehingga ke dada. Maksudnya menutup bahagian dada. Tuan-tuan para pelajar yang dikasihi, bila dikatakan menutup bawah dada, menutup dada, maksudnya kita kena tutup bukan saja di depan, tetapi kalau dada tu boleh dilihat dari tepi, boleh dinampak daripada belakang, maka dia masih lagi tidak menutup dada. Okey, jelas? Okey, walau bagaimanapun tuan-tuan, dalam perintah menutup aurat ini, ya, garis pandang umumnya begitu. Namun bagi wanita dia ada perbezaan menurut pandangan ulama fiqh dari segi situasi. Bagi lelaki, garis panduan menutup aurat jelas, iaitu lutut sampai pusat. Lutut sampai pusat. Maksudnya tutuplah bawah sampai lutut tu boleh ditutup, bukanlah tengah-tengah lutut, atas-atas lutut. Manakala pusat ialah tutup pusat tu betul-betul. Keseluruhan daripada pusat hingga ke lutut. Itu lelaki di mana-mana dan bila-bila masa. Kecuali aurat dengan isteri, dia ada rukhsah, iaitu tiada batasan. Okey, itu jelas untuk lelaki. Manakala para pelajar tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bagaimana pula aurat wanita? Aurat wanita ni umum pada secara dasar ialah seluruh tubuh badan kecuali muka dan tangan. Namun pelajar sekalian, dia ada beberapa situasi yang aurat ini berubah, atau batasan aurat ini berubah. Ada 6 situasi yang Ustazah nak bawa berdasarkan kitab Fiqhul Mar'ah. Okey, ada 6 situasi. Apa dia 6 situasi tersebut? Okey, yang pertama, untuk aurat ketika solat. Aurat ketika solat ialah seluruh tubuh badan kecuali muka dan tangan. Itu jelas. Okey, ada khilaf tentang muka. Muka ni setakat mana? Okey, ada yang kata sampai ke hakum berkata muka, tetapi kita jelas bahawa jumhur ulama menyatakan muka ni adalah kawasan yang bawah dagu ni. Okey, tetapi ada khilaf. Jadi amalkan mengikut pandangan yang kita yakini, dan yang jelasnya dalam solat memang dagu ni memang kena tutup lah. Okey, kita mengambil kesempurnaan aurat itu sendiri. Manakala ketika bersendirian, wanita, ya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, wanita bila bersendirian dia lain. Aurat dia hanya pusat hingga lutut. Sampai mana? Pusat sampai lutut. Okey. Kemudian yang ketiga bila bersama mahram. Mahram ni siapa?
orang yang haram dikahwini. Siapakah mereka? Iaitu bapa, datuk, anak. Okey. Okey. Siapa lagi? Bapa saudara. Bapa saudara yang daripada yang haram untuk kita kahwin, itu daripada adik-beradik bapa, adik-beradik ibu kita sendiri. Okey. Jadi aurat bersama mahram ini macam mana? Auratnya adalah sama ketika bersendirian, iaitu pusat hingga lutut. Walau bagaimanapun tuan-tuan para pelajar yang dikasihi sekalian, kita dapat tengok bagaimana berita-berita akhbar. Berita-berita akhbar seperti yang di Terengganu pada minggu lepas, bagaimana seorang lelaki, seorang bapa merogol anak sendiri. Ketika berusia bila? Ketika anak ini berusia 10 tahun lagi. Sekali. Kemudian ketika anak perempuannya berusia 11 tahun, 2 kali, tuan-tuan. Dan 3 kesalahan itu, mahkamah telah menghukumkan bapa ini dijatuhkan hukuman 10 tahun bagi ketiga-tiga kesalahan. Dan mahkamah memerintahkan dilakukan serentak. Maksudnya 10 tahun je lah, bukan 30 tahun. Tapi tuan-tuan, iktibarnya daripada berita-berita tentang salah laku bapa terhadap anak, datuk sendiri merogol cucu, okey, bapa saudara merogol anak saudara. Tuan-tuan, ini menunjukkan dalam memelihara maruah diri, kita melihat keadaan itu, kita belajar daripada situasi itu. Maksudnya tak selamat. Jangan, walaupun secara dasarnya ialah pusat hingga lutut ketika bersama mahram, itu aurat perempuan bersama mahram dia, tetapi tutuplah keseluruhan yang mana kita percaya dia boleh memelihara maruah kita, memelihara nama baik, memelihara kehormatan anda sebagai seorang wanita. Okey? Itu ketika bersama mahram. Yang keempat, aurat wanita bersama lelaki bukan mahram. Lelaki bukan mahram ni lelaki ajnabi yang boleh kita kahwini. Okey, bagaimana? Dia adalah sama seperti aurat ketika solat. Iaitu macam mana? Iaitu seluruh tubuh badan kecuali muka dan tangan. Okey. Begitu juga situasi yang kelima, iaitu wanita bersama wanita kafir. Maka aurat dia juga sama sebagaimana dengan lelaki bukan mahram, iaitu seluruh tubuh badan kecuali muka dan tangan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW daripada Abdullah bin Abbas menyatakan, apa Rasulullah kata? Tidak halal kaum wanita Islam, tidak halal kaum wanita Islam dilihat oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Maksudnya Yahudi dan Nasrani tak kira lelaki dan perempuan. Yang bukan Islam tak boleh melihat aurat wanita Islam. Okey. Yang keenam, aurat bersama suami. Aurat bersama suami sebagaimana aurat lelaki bersama isteri, iaitu tiada batasan aurat. So ada kelonggaran ketika bersama suami atau suami bersama isteri. Tiada batasan aurat. Jadi itu 6 keadaan perbezaan batasan aurat wanita. Berbeza dengan keadaan batasan aurat lelaki. Walau bagaimanapun tuan-tuan, ketika seorang wanita bersama bukan mahram, Islam memberi rukhsah. Islam memberi rukhsah macam mana? Islam memberi rukhsah dalam 4 keadaan. Rukhsah ni maksudnya apa? Rukhsah ni keringanan. Untuk seorang wanita bersama lelaki ajnabi, seorang wanita bersama lelaki yang bukan mahram, atau seorang lelaki bersama wanita ajnabi. Ada 4 rukhsah yang dibahaskan dalam kitab-kitab fiqh membenarkan keringanan dalam 4 keadaan. Apakah 4 keadaan tersebut? Okey, 4 keadaan tersebut, yang pertama dalam aspek perubatan. Ketika mana seorang pesakit wanita dirawat oleh seorang doktor lelaki, ada tak keringanan di situ? Islam tidak menyukarkan. Islam tidak menyukarkan. Ketika mana kesakitan itu berada di aurat yang tidak boleh dilihat oleh doktor lelaki itu. Contoh di mana? Di betis atau di lutut. Okey, boleh tak doktor lelaki itu tengok lutut pesakit perempuan itu? Kalau anda sebagai suami nanti, kalau isteri sakit lutut, bawa pula jumpa pula doktor lelaki. Doktor tu sing lagi. Misa melentik lagi. Anda mesti,
boleh ke? Boleh ke doktor tu nak tengok lutut isteri anda? Para pelajar sekalian, dalam konteks perubatan dibenarkan. Ini dipanggil rusuh. Boleh tengok. Boleh tengok setakat yang sakit. Bukanlah dikatakan sakit lutut nak tengok sampai ke bahu. Bukan. Maksudnya ada rusuh namun terkawal dan ada batasan dia. Macam tu. Begitu juga kalau pesakit itu lelaki. Dia sakit kat perut dan doktor itu doktor perempuan. Bukan anda saja mencari doktor perempuan tersebut. Para pelajar sekalian, tuan-tuan sekalian, bukan anda saja mencari. Anda pesakit lelaki, anda nak cari doktor perempuan saja. Bukan, tetapi bila kita pergi tu memang ada doktor lelaki. Kita ada rusuh. Boleh dia tengok perut anda sebagai lelaki, doktor tu boleh tengok. Tapi setakat tempat yang sakit. Kalau sakit tu dekat pusat tu bernanok, tengoklah setakat pusat. Bukanlah kata tengok sehingga ke peha. Bukan. Okey, itu setakat itu. Maksudnya perubatan dibenarkan. Apa pula situasi kedua yang ada rusuh? Situasi kedua yang ada rusuh ialah dalam penyaksian atau sistem kehakiman Islam. Terutama bila berkait dengan kesaksian. Kesaksian ni macam mana? Contoh dalam mahkamah. Okey, para pelajar cuba bayangkan dalam mahkamah. Ya, tuan-tuan. Dalam mahkamah ada berlaku kes perbicaraan kes pembunuhan. Okey. Dan saksi lelaki ni dia kata dia nampak pembunuh ni. Sebelum dia koma. Dia dah sedar pada koma, dia jadi saksi pula. Dia kata dia nampak sebelum dia pingsan, sebabkan pendarahan dah banyak, dia nampak lelaki ni bunuh mak dia, contoh. Lelaki ni dia nampak pembunuh tu bunuh mak dia. Dan pembunuh itu adalah wanita. Apa buktinya? Hakim tanya. Dia kata dia nampak ada tanda lahir di leher wanita itu. Tanda apa? Tanda lahir di leher wanita itu. Tanda lahir tu macam mana? Tanda lahir tu hitam yang arif. Dia kata lepas tu ada bulu-bulu pula keluar daripada hitam tu. Dia siap cakap. Jadi boleh tak hakim memerintahkan saksi lelaki ini untuk buka aurat orang yang disyaki membunuh? Contohnya ada 5 orang. Dibariskan, okey, pengecaman. Pengecaman kepada OKT. Orang kena tuduh, iaitu pembunuh tu. Jadi, dia boleh buka lah. Boleh buka tudung tu setakat kat leher. Janganlah pula buka ke bahagian peha, buka lutut, buka kaki. Tak boleh lah. Buka setakat yang tempat yang dia nak cam tu. Iaitu di leher, dia tengok ada tak betul, tak ada tanda lahir hitam tu. Tu ada tak bulu-bulu tu. Setakat itu yang dia boleh lihat dalam penyaksian. Okey, jelas contoh tersebut? Okey, jelas. Yang ketiga dalam pembelajaran. Ada rusuh juga dalam pembelajaran. Iaitu dibenarkan seorang guru wanita mengajar anak murid lelaki. Tak kira lah umur anak murid itu berapa. Dibenarkan seorang guru lelaki mengajar di hadapan murid wanita. Tak kira lah umur murid itu berapa. Tetapi sekadar yang had yang dibenarkan. Tak bolehlah lebih-lebih. Lepas mengajar ada pula keluar minum-minum. Kan? Ada pula kelas tambahan pula malam tu. Ada pula kelas overtime pula. Pagi tu, subuh tu. Tak boleh lah. Maksudnya dia ada had dia. Maksudnya dengan jarak, dengan masa yang bersesuaian, dengan intonasi suara yang baik, yang tidak boleh menimbulkan syak dan tidak menimbulkan fitnah, tidak mendatangkan nafsu syahwat. Okay? Dengan keadaan aurat yang tertutup dan keadaan bilik yang terbuka, bukan berdua-duaan saja belajar. Begitu. Jadi dalam pembelajaran ada rusuh. Okey. Dan yang keempat, rusuh yang keempat iaitu dalam jual beli. Kalau dalam jual beli, dalam pasar, biasa kita tak boleh kawal suasana hiruk-piruk dalam pasar dipanggil suk. Ya? Tak dapat dikawal. Tapi ketika itu, kalau terbuka aurat, tersentuh masa nak bagi duit, nak ambil barang, boleh tak? Boleh ke tidak? Dalam keadaan tidak terkawal, tanpa sedar dan hiruk-piruk macam tu, ada rusuh, ada kebenaran, ada keringanan di situ. Tapi sekadar itu saja. Bukanlah bila tersentuh dan terbuka aurat tu buka lagi. Sampai ke sini pula lengan baju perempuan tu, peniaga tu, bukan. Maksudnya kalau dah terbuka, okey, sekadar yang tak boleh kawal tu, lepas tu tutuplah balik. Okey, kalau tersentuh, bukanlah sampai tersentuh tu pegang pula.
pembeli mengambil kesempatan pegang pula tangan penjual. Tidak. Okey, dalam suasana setakat yang tidak terkawal itu dan terbatas dalam syarat-syarat yang tertentu sahaja. Okey. Walau bagaimanapun, penutupan aurat itu jelas. Menutup seluruh tubuh badan bersama lelaki yang ajnabi, dan lelaki pula adalah pusat hingga lutut. Namun tuan-tuan, isu sekarang, isu semasa para pelajar sekalian ialah bila dia berkait dengan tabarruj. Bila dia berkait dengan tabarruj, bila dia berkait dengan berfashion yang keterlaluan sehingga membuka aurat, bila dia berkait dengan bersolek keterlaluan sehingga menimbulkan nafsu kepada lelaki-lelaki ajnabi. So bila keadaan itu yang dikatakan tabarruj. Itu yang dikatakan tabarruj. Dan dalam tafsir Al-Azhar ada menyebut fashion ni, hakikatnya fashion ni dia bukanlah Islam tu tak benarkan. Bukan Islam tak benarkan. Tetapi fashion yang tak benar ialah fashion yang keterlaluan, yang menimbulkan fitnah, yang mendatangkan ujub, riak, rasa bangga diri, yang mendatangkan nafsu bagi orang yang melihat. Okey, yang itulah ciri-ciri yang tabarruj dalam berfashion, dalam berpakaian yang tidak dibenarkan. Okey, dalam tafsir Al-Azhar menyatakan apa? Tidak semua pakaian barat itu ditolak. Dan tidak pula semua pakaian tempatan itu diterima selagi mana dia hanya diterima bila mana dia menepati menutup aurat dalam Islam. Okey. Jadi timbul persoalan, macam mana yang dikatakan tabarruj? Bagaimana yang dikatakan tabarruj yang tak menepati menutup aurat dalam Islam? Okey. So bila berkait dengan tabarruj, kita perlu melihat para pelajar sekalian, tuan-tuan sekalian, dari segi takrif tabarruj itu. Apa sebenarnya tabarruj? Kenapa tabarruj ni tak boleh dalam Islam? Okey. Menurut pandangan Profesor Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, menyatakan bahawa tabarruj itu apa? Tabarruj itu ialah sebahagian perempuan jahiliah. Sebahagian perempuan jahiliah yang suka mempamerkan kecantikan mereka. Seperti apa? Dada mereka, leher mereka. Walaupun dah tutup, tapi dia seolah-olah meletakkan sesuatu menunjukkan dada itu tinggi, leher mereka jinjang, dan menampakkan rambut mereka. Contoh macam sekarang kita pakai tudung tapi ada jambul. Okey? Pakai tudung sampai boleh keluar lagi segmen. Okey? Sehingga diganggu. Diganggu oleh lelaki-lelaki fasik, yakni jahat, yang suka berzina. Ini dikatakan tabarruj, iaitu keadaan bila mana wanita-wanita jahiliah yang suka mempamerkan kecantikan mereka seperti dada, leher dan rambut mereka, sehingga diganggu oleh lelaki fasik atau jahat yang suka berzina. Okey, para pelajar tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kenapa tabarruj atau menyalahi etika menutup aurat ini tidak dibenarkan dalam Islam? Tidak dibenarkan dalam Islam kerana dia yang pertama boleh mendedahkan kepada penzinaan. Sebab tu ramai wanita-wanita yang tidak menepati ciri menutup aurat dalam Islam, yang Islam suruh, dia mudah terdedah kepada aktiviti zina, dirogol, diganggu dan sebagainya. Sebagaimana Ustaz suka nak bercerita, ada satu kisah pada masa Ustazah masa belajar dulu di universiti. Ada masa tu dalam sesi haluan siswa, minggu orientasi. Masa tu senior adalah kebanyakannya yang tak menutup aurat lah. Mereka biasa dekat universiti pakai tudung biasa singkat, lepas tu pakai t-shirt lengan pendek dan pakai seluar jeans yang tak, terutama pada masa haluan siswa, sebab mereka ni fancy, mereka nak bekerja dan sebagainya. Okey, dan pada masa tu ada pula sekumpulan freshie yang baru masuk ni menutup aurat, pakai tudung labuh, pakai jubah, pakai stocking dan sebagainya. Dan mereka ni suka bergaduh, mencari macam ada je perkara yang senior tak suka pada kelompok ni. Okey, tapi kelompok ni macam tenang, senyum. Okey,
tahu, bukan sebab senior ni marah dia orang, tapi sebab senior ni tak faham, sebab kurangnya ilmu dalam aspek tersebut. Maka sehinggalah pada suatu hari tiba-tiba ada berlaku kekecohan. Senior ni berlari, masa tu malam ya, dalam pukul 11 malam. Senior berlari balik ke kolej dari Padang. Okey, dari Padang. Balik naik ke kolej dan ustazah ada kat situ. Tengok keadaan. Dia berlari-lari, dia minta tolong kumpulan freshie ni yang menutup aurat ni, yang pakai tudung apa, dia minta tolong. Tolong dik, tolong. Kenapa kak? Kenapa? Freshie ni tanya. Akak diganggu. Lelaki tu tarik akak dan nak rape akak. Lepas tu freshie ni dia bersama 2-3 kawan. Kat mana kak lelaki tu? Kat sana. Dia orang bersama 2-3 orang kawan pergi ke arah sana. Dan lelaki tu macam tengah nak kejar senior tu, masih terkejut. Tengok freshie atau wanita yang menutup aurat ni macam nak terjah dia orang lah, macam nak marah lelaki ni. Lepas tu lelaki tu terkejut. Lepas tu lelaki tu tunduk dan lari. Nampak tak iktibarnya para pelajar, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bila mana kita menutup aurat dengan sempurna, sebenarnya kita dapat mengelakkan diri daripada gangguan dan menundukkan dan membawa rasa malu kepada lelaki-lelaki yang fasik, yang rosak iman, yang suka kepada penzinaan ni untuk mengganggu. Mereka malu dengan apa yang diamalkan oleh anda yang menutup aurat dengan sempurna. Dan dia adalah satu protection untuk diri anda, penjagaan maruah anda untuk tidak diganggu. Sebab tu kalau biasa kita tengok orang yang menutup aurat dengan sempurna, dari segi wajah dia, dari segi tubuh badan tutup dengan sempurna sehingga ke kaki bersetokin, mereka ni jarang sangat diganggu. Kecuali memang susah kita nak dengar berita mereka diganggu, susah. Dan mereka akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diganggu pun insya-Allah ada penyelamat, okey. Baik, seterusnya para pelajar yang dikasihi sekalian, kita melihat kepada apa pula yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dalam terjemahan hadis Sahih Bukhari tentang tabarruj. Kalau tadi Profesor Yusuf Al-Qaradawi kata adalah sebahagian perempuan jahiliah yang mempamerkan kecantikan mereka seperti dada, leher dan rambut mereka. Manakala Imam Al-Bukhari menyatakan tabarruj itu apa? Tabarruj itu ialah perbuatan wanita yang mempamerkan segala kecantikan yang dimilikinya dengan menampakkan kecantikan tubuh badan, wajah dan pesona dirinya. Maksudnya walaupun dia tutup, tapi dia masih menampakkan. Contoh dengan bentuk badan dia tutup, tapi t-shirt tu melekat. Warna pula mengikut warna kulit. Dia tutup, panjang, labuh, semua berstokin. Tapi dia masih menampakkan tubuh badan atau menampakkan kecantikan wajah. Walaupun wajah dia terbuka, tetapi dia mencantikkan lagi. Seperti mencukur kening, itu adalah haram dalam Islam, yang mencukur kening. Kecuali kalau ikut pandangan ulama, kecuali kalau ikut Profesor Yusuf Qaradawi, ialah bila mana itu adalah mendatangkan aib bagi diri dia di sisi suami. Suami tak suka tengok bulu kening terlalu lebat, kan? Suami kata cukur sikit untuk mencantikkan di depan suami, dan dengan izin suami adalah dibenarkan. Okey, itu wajah. Atau kalau dia menampakkan pesona ni apa? Dia dah tutup aurat, tetapi cara bercakap dia sampai meliuk lentok, berjalan melenggang-lenggang, menampakkan pesona, boleh menimbulkan kegairahan orang lain, lelaki yang ajnabi, maka dia juga dikatakan tabarruj dan haram bagi wanita tersebut. Ini jelas larangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Apa Allah Subhanahu Wa Taala kata? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah ula. Allah kata wala, dan jangan yang menunjukkan haram, tak boleh. Jangan bersolek, jangan bercantik-cantik, bertabarruj sebagaimana orang-orang jahiliah dulu.
dan bertingkah laku. Jangan bertabarus, berhias, bercantik-cantik, bersolek dan bertingkah laku. Bertingkah laku maksudnya mempunyai perwatakan, perangai. Itu tak aurat dah. Labu dah semua, dah dengan hitam lagi, tapi bertingkah laku sebagaimana jahiliah, wanita jahiliah dulu, yang tak ada iman, yang tak ada ilmu dulu. Mereka tetap menggoda dengan pertuturan yang mempersonakan, liuk lentuk badan. Walaupun menutup aurat, itu tetap dikira tabarruj yang diharamkan oleh Islam. Okey. Seterusnya, kita dah tengok tadi macam mana aurat yang sebenar, cara menutup aurat, dan macam mana dikatakan tabarruj itu adalah suatu yang dilarang. Dan apa bentuk-bentuk tabarruj? Mempersonakan, menampakkan hiasan, walaupun muka kita dicantikkan lagi, yang mempersonakan, yang menimbulkan syahwat, dicantikkan dada, leher dan sebagainya. Jelas, kan? Namun dalam perkongsian hari ini juga, para pelajar, tuan-tuan sekalian, ustazah nak berkongsi kesalahan dalam menutup aurat yang membawa pada tabarruj. Apa dia kesalahan dia? Ada 8 yang ustazah gariskan. Yang pertama, dia ni pakai tudung tapi hanya tutup rambut. Dia pakai tudung hanya tutup rambut. Maksudnya leher masih nampak, dada masih nampak. Dia tetap dikira tidak menutup aurat yang sempurna dan dikira tabarruj. Yang kedua, dia pakai tudung. Dah pakai tudung, elok dah. Tetapi dia memakai t-shirt pendek. T-shirt pendek yang menampakkan lengan. Okey. Jadi, dia tetap dikira tidak menutup aurat dengan sempurna dan dia tetap dikatakan tabarruj. Yang ketiga, pakai tudung tetapi pakai baju kebaya. Tuan-tuan, para pelajar sekalian, pakai tudung ni elok dah, labu dah bawah dada, tapi pakai baju kebaya, kain pula belah, nampak kaki, nampak betis, ya, maka itu dikira tabarruj dan tidak menutup aurat. Yang keempat, macam mana? Pakai tudung. Pakai tudung, alhamdulillah. Pakai tudung. Tetapi baju sendat dan kain nipis. Baju mengikut bentuk-bentuk tubuh badan. Sendat masih dikira tidak menutup aurat. Atau nipis, menampak bayang-bayang kulit, warna kulit dan nampak bayang-bayang tubuh badan tersebut. Itu masih dikira tidak menutup aurat yang sempurna dan membawa kepada tabarruj. Okey. Yang kelima, tudung longgar. Pakai tudung okey, tetapi longgar boleh tercabut dan boleh terkeluar rambut. Ada tak orang pakai macam tu? Para pelajar sekalian, tuan-tuan sekalian, ada. Sehingga kalau ditiup angin, dia boleh keluar rambut, lepas tu nampak sikit leher-leher dia. Okey. Dan ini biasa dipakai orang-orang yang memakai selendang. Orang-orang yang memakai selendang. Dan orang pakai selendang ni ditambah lagi dengan bersanggul tinggi. Bersanggul tinggi. Orang biasa kalau rambut panjang, sanggul tu memang biasalah sanggul. Tetapi orang yang nak menarik, yang boleh membawa tabarruj, dia meninggikan sanggul tersebut. Dan ini adalah perkara yang ditegur oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis. Hadis Sahih Muslim. Apa Rasulullah kata? Rasulullah kata dalam hadis tersebut bahawa ada 2 golongan ahli neraka yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Iaitu sekelompok orang yang memegang cabuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencabuk manusia yang lain. Ekor sapi dia mencabuk, maksudnya dia macam melibas-libas kepada orang lain. Kemudian, dan yang kedua, wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Ini kategori ahli neraka. Yang bertelanjang, berpakaian tetapi bertelanjang. Mereka berjalan melenggang-lenggok. Kepala mereka seperti tengkuk unta yang gila. Dah lah tengkuk unta, kita tahu kan unta dia jalan macam tu. Tapi dia gila. Unta gila lah, macam mana kan? Unta gila. Tetapi mereka ini Rasulullah kata tidak akan masuk syurga dan tidak boleh mencium bau syurga. Tak boleh masuk syurga dan tak boleh mencium bau syurga. So hadis ini dihuraikan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Al-Halal wal Haram fi Islam, yang dimaksudkan tengkuk unta yang gila adalah seperti bonggol unta. Bonggol unta iaitu tulang tinggi di tengkuknya, iaitu bonggol tu. Okey. Dan ini Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata adalah serupa seperti wanita yang mempunyai bonggol unta ini
di kepala dia, iaitu dia meninggikan rambut dia ke atas kepala. Dan bila berjalan, dia seperti bonggol unta. Ini yang ditafsirkan oleh dan yang huraikan oleh Profesor Yusuf Qaradawi. Jadi perempuan ini samalah sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Maksudnya macam mana perempuan ini? Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan berbau syurga. Wal-iyazubillah, anak-anak para pelajar sekalian. Dan kalau kita tengok senario sekarang, orang yang tak ada sanggur ni pun pergi beli sanggur tu. Dia panggil sanggur jadian, sanggur jema'an atau sanggur olok-olok. Dan bahkan permintaan kepada sanggur ni amat laris. Sanggur ni kalau orang lelaki mungkin tak tahu, tapi orang perempuan tahulah. Sanggur ni dia bukan sanggur sebenarnya, tetapi dia adalah kain yang gumpal yang membentuk seperti sanggur, dan perempuan gunakan untuk masukkan dalam dia punya anak tudung untuk menampakkan seperti dia ada rambut panjang. Dan ini bila jalan dia akan jadi macam bonggol unta, dan ini menarik sebenarnya perhatian dan syahwat lelaki, dan ini adalah haram. Para pelajar, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Okey, kemudian ciri yang keenam, kesalahan menutup aurat yang membawa kepada tabarruj ini ialah dia bertudung di pejabat saja. Kat luar tak pakai tudung, kat luar pakai dengan longgar, pakai nampak dada, nampak leher. Atau dia pakai tudung di college university saja, di universiti saja, di sekolah saja, di maktab saja, di institut saja, sedangkan di luar dia tak pakai. Okey, itu yang keenam. Yang ketujuh, golongan macam mana yang kesalahan tutup aurat dan boleh membawa pada tabarruj, iaitu dia pakai tudung di belakang saja. Dia pin kat sini, tudung tu semua kat belakang sampai ke kaki. Tuan-tuan, para pelajar sekalian, sampai ke kaki. Allah, belakang tu memang dah lebih pada tutup dada dah. Tapi depan masih dada tidak tutup. Ini satu kesalahan dalam menutup aurat. Okey. Dan yang ke-8, yang tidak menutup aurat atau kesalahan menutup aurat, iaitu pakai tudung yang jarang. Banyak tak tudung jarang? Banyak, terutama kalau anak-anak, para pelajar sekalian, tuan-tuan pakai tudung bawal. Macam mana tudung bawal ni jarang? Memang jarang. Anda kena pilih. Kena pilih tudung yang jarang ni. Pakailah anak tudung di dalam. Tudung yang jarang ni sampai dia nampak skaf kepala atau anak tudung warna kuning striking, warna pink striking, hijau striking. Lepas tu nampak pula anting-anting kat dalam, nampak tinggi lehernya macam mana. Nampak katan-katan dia punya urat-urat leher dia, masya-Allah. Nauzubillah. Jangan buat macam tu. Dia masih tidak menutup aurat. Okey, ini kesalahan dalam menutup aurat. Jadi bagaimana etika menutup aurat yang betul? Okey, bagaimana etika menutup aurat yang betul? So ada 7 etika menutup aurat yang betul. Macam mana? Okey. Yang pertama, etika menutup aurat yang betul iaitu pakaian tutup aurat yang sempurna, tidak jarang, tidak menampakkan susuk tubuh badan, pakaian tu tak mengikut bentuk badan, dan kain tu tidak nipis, tidak menampakkan warna kulit. Ini sebagaimana satu hadis Rasulullah SAW melalui Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa pada suatu hari Asma bin Abu Bakar, iaitu anak kepada Sayyidina Abu Bakar, lalu berhampiran Rasulullah SAW. Okey, lalu berhampiran Rasulullah SAW. Kemudian ketika itu, okey, Rasulullah macam terkejut. Rasulullah pun tegur keadaan itu. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, sekiranya seorang wanita yang telah didatangi haid, anggotanya tidak boleh dinampakkan atau diperlihatkan kecuali ini dan ini. Rasulullah tunjuk kat mana? Rasulullah tunjuk muka dan tangan. Rasulullah tegur. Pada ketika itu Asma pakai pakaian yang jarang. Rasulullah tegur. Menunjukkan Asma, bila Rasulullah tegur tu, Asma pakai jarang, menunjukkan Rasulullah tegur Asma ni masih tidak menepati menutup aurat. So bila jarang dia nampak tu seperti sama macam tidak berpakaian atau tidak menutup aurat. Okay, yang kedua, etika tutup aurat yang betul ialah pakaian itu mesti longgar. Longgar ni maksudnya apa? Dia tak menampakkan susuk tubuh badan. Longgar. Okey.
Walaupun kita mungkin pakai tebal, macam kita pakai t-shirt tebal, tapi kalau dah sampai sendat, tu masih dikira pakaian yang tidak longgar. Okey, yang ketiga, labuh. Labuh. Kalau zaman Rasulullah kata perempuan tu labuh sampai nak tutup kaki. Sebab tu kalau kita pergi negara Arab, mereka kadang dia jarang pakai stoking, tapi dia labuh. Labuh tak nampak kaki dan dia boleh bawa solat pakaian tu. Maksudnya bila dia sujud dan rukuk tu memang tak nampak kaki juga. Labuh. Namun Rasulullah mengingatkan juga bahawa labuh tu jangan sampai terlebih labuh sehingga melahirkan rasa ujub, rasa macam bangga diri. Ada orang yang labuh sangat macam dan boleh membawa pada membawa najis-najis. Itu adalah tidak dibenarkan. Okey. Labuh ini termasuklah tudung yang labuh sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa tadi, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, bawah menutup dada. Sama ada di depan, di tepi pun kita tengok tu tak nampak lagi dada sebab bawah dah pada dada, dan di belakang kita tengok tu kalau belakang tu singkat dia masih nampak dari belakang tu bahagian dada wanita itu. Jadi hati-hati, lihat dengan baik. Kemudian yang keempat, pakaian itu mestilah tidak jarang. Tidak jarang tu maksudnya ada alas. Tak sampai menampakkan warna kulit, tak sampai menampakkan tiang elektrik dua. Di dalam pakai dah jubah tapi nampak tiang elektrik dua. Tak menampakkan tubuh badan di dalam tu dan tak nampak warna kulit. Dan tentang pakaian jarang ni, ada satu kisah di zaman Rasulullah SAW di mana Rasulullah pernah dihadiahkan oleh para sahabat satu kain yang amat mahal, dinamakan jenis kain kipti. Kalau kita kain chiffon, kain gitulah, kain yang nipis dan jarang. Siapa yang hadiahkan, iaitu Daya Al-Albi. Daya Al-Albi bagi pada Rasulullah sebagai satu hadiah. Maka Rasulullah pun tengok pakaian tu, kain tu, Rasulullah bagi hadiah pada Usama bin Zaid. Usama ambil lah. So kata Usama ambil, Usama suka, dan Usama hadiahkan pula pakaian yang ketika tu ia adalah bentuk macam kain kapas. Kain kapas ni sejuk tuan-tuan, para pelajar sekalian. Dan Rasulullah bagi Usama hadiahkan pula pada isteri Usama. Dan bila Rasulullah tahu Usama hadiahkan pada isteri Usama bin Zaid, maka Rasulullah nasihat, wahai Usama, pesan pada isteri itu alas kain itu dengan kain lain agar tidak menampakkan warna kulit dan tak menampakkan tubuh badan isteri anda. Okey, jadi menunjukkan sini pakaian yang nipis adalah dan jarang adalah tidak dibenarkan. Okey. Kemudian yang kelima, tidak bercorak dan berwarna keterlaluan sehingga menimbulkan syuhrah. Syuhrah ni apa? Syuhrah ni adalah rasa kemegahan. Contoh, kita pakai brush terlalu besar sampai kita rasa macam alah, wah hebatnya aku rasa. Contoh, sebab tu hati-hati pilih brush ni, pilih yang biasa-biasa, yang taklah kita ada rasa ucup sangat, kita tak rasa macam bangga best dengan brush pun orang mesti nampak mahal. Tak, dia tak boleh sampai warna atau hiasan pakaian kita tu menimbulkan syuhrah. Menimbulkan syuhrah, rasa riak dan rasa takabur. So berhati-hati dalam pemilihan corak-corak pakaian. Itu juga adalah etika dalam menutup aurat yang digariskan oleh Islam. Yang keenam, apa dia? Tulis tak? Tulis. Yang keenam, tidak menyerupai lelaki bagi wanita pakaian itu, dan lelaki tidak menyerupai wanita dalam berpakaian. Itu etika tutup aurat yang betul menurut Islam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, berpakaian yang tidak menunjukkan ciri-ciri agama lain. Yang tidak menunjukkan ciri-ciri agama lain. Sebab dia boleh mempamerkan atau menunjukkan syiar kepada agama itu, sedangkan kita mesti menunjukkan syiar agama kita. Dan Rasulullah SAW melarang perkara ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Rasulullah melarang. Jadi jangan kita berpakaian seperti Sami saja. Tiba pula hari tu hari raya pakai pakaian Sami, pakai pakaian sisters gereja. Tidak boleh dalam Islam. Itu antara
etika berpakaian yang betul menurut Islam. Jadi Ustazah percaya daripada penghuraian tadi, para pelajar, tuan-tuan sekalian jelas bagaimana etika berpakaian yang betul menurut Islam, bagaimana menutup aurat yang sempurna menurut Islam, dan apakah pakaian yang dilarang yang boleh membawa pada tabarruj, yang diharamkan atau yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Islam itu sendiri. Dan kita sebagai hamba Allah lakukan dengan penuh keimanan terhadap ajaran Allah Subhanahu Wa Taala ini, terhadap panduan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai risalah Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ajaran Islam ini kepada kita. Yakin dan sehingga menghasilkan rasa takwa dan membentuk tingkah laku bertakwa serta berpakaian takwa, iaitu kita buat tu sebab kita yakin dan kita nak redha Allah, sebab kita yakin dan kita cintakan Allah, sebab kita yakin dan kita takut kepada siksa Allah di neraka nanti. Sebab setiap apa yang kita lakukan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap apa yang kita lakukan walau sebesar zarah, baik atau buruk, tetap dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi dalam berpakaian, sebab ini dilihat oleh manusia yang lain. Dan ini menggambarkan maruah anda, para pelajar, tuan-tuan sekalian, maruah kita, peringatan untuk diri Ustazah juga sebagai orang Islam, dalam meletakkan diri kita ni maruah kita tinggi atau rendah, dalam mempamerkan kita ni ada iman ke tidak, dalam mempamerkan kita ni orang bertakwa atau tidak. Di sinilah cerminannya, di mana? Di dalam pemakaian kita. Oleh itu rumusannya, para pelajar, tuan-tuan sekalian, setiap Muslim mesti menutup aurat bagi menyahut perintah Allah dan lambang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-Nya. Yang kedua, setiap Muslim mesti mengamalkan etika berpakaian betul menurut Islam dan menjauhi tabarruj jahiliah tersebut. Yang ketiga, fashion tidak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fashion tidak dilarang oleh Islam. Namun apa yang perlu dijauhi ialah tabarruj yang melampau yang diharamkan oleh Islam. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu saja perkongsian atau kuliah kita pada hari ini dalam tajuk aurat dan tabarruj menurut Islam. Moga mendapat manfaat dan moga memberi panduan dalam kehidupan kita pada hari esok dan seterusnya, dan juga pada masa-masa yang mendatang, sehingga kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala